tadi, kita akan sambung surah An-Nisa, surah yang keempat. Kalau kita tengok dari segi tertib surah-surah dalam Al-Quran, iaitu bermula daripada Fatihah, Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan kumpulan yang pertama ni, biasanya ulama membahagikan surah-surah dalam Al-Quran ni kepada 7 kumpulan. 7 kumpulan, daripada surah Fatihah sehinggalah kepada surah Al-Ma'idah, yang mana biasanya setiap daripada kumpulan ni dia bermula dengan surah Mekah, surah Makkiyah, iaitu Fatihah. Kemudian dia akan tutup dengan surah Madaniyah. Jadi kalau kita tengok pada kumpulan yang pertama ni, surah Ma'idah penutup dia, surah Madinah. Cuma bahagian awal Al-Quran ni, kumpulan yang pertama ataupun bab yang pertama surah Makkiyah, kemudian diikuti oleh 4 surah Madaniyah, Baqarah, Ali Imran, Nisa dan Ma'idah. Kemudian kita akan pergi pula pada surah Al-An'am, surah Makkiyah. Al-A'raf Makkiyah, dia penutup dia tu dengan surah Taubah. Surah Taubah surah Madaniyah. Kemudian dia akan buka balik pada bab yang berikut, bab yang ketiga bermula dengan surah Taubah, surah Yunus, surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Jadi kita tengok surah An-Nisa. Surah An-Nisa ni satu surah yang panjang juga, dipanggil juga sebagai Suratun Nisa Kubra. Surah Nisa Kubra, mana surah Nisa hak besar, ataupun Suratun Nisa At-Tiwal, surah Nisa yang panjang. Dia ada 176 ayat. Satu lagi dia panggil surah An-Nisa As-Sughra, iaitu surah At-Talaq. Surah At-Talaq dalam juzuk yang ke-28. Jadi surah An-Nisa ni surah, kalau kita tengok pada nama dia tu, cerita tentang wanita. Cerita tentang wanita ni sebenarnya mewakili satu hak yang besar, satu perjanjian juga. Mana kalau kata wanita, seorang lelaki dia mengahwini wanita, maka di situ dia ada perjanjian. Dalam surah ni Allah Ta'ala menamakan perjanjian ni sebagai mitsaqan ghaliza, satu perjanjian yang berat. Sebab apa? Dengan sebab perjanjian ni, orang panggil akad nikah ni, maknanya dihalalkan wanita itu kepada suami. Mitsaqan ghaliza. Jadi itu adalah satu hak yang berat, hak yang besar, yang mana seseorang itu dia telah menjadikan halal isterinya itu kepada diri dia dengan menyebut nama Allah. Allah Ta'ala memberikan kebenaran untuk dia tu berkahwin dengan wanita. Jadi sebab itulah surah ni surah Nisa. Satu sudut lagi surah ni, Allah SWT cerita kepada kita tentang, bila kata wanita, dalam masyarakat Arab jahiliah dulu, wanita ni adalah golongan mustada'afin, golongan yang dianggap lemah, golongan yang ditindas, hak mereka dirampas. Jadi Allah SWT mengangkat wanita dalam surah ni dengan memberikan keadilan kepada mereka dengan setinggi-tingginya, dengan sempurnanya. Dan golongan yang paling ditindas, yang dianiayai dalam masyarakat jahiliah, iaitu yataman nisa, wanita-wanita yang yatim. Kita akan baca pada ayat yang ketiga. Jadi wanita yang yatim itu sering dirampas hak mereka. Jadi bila kata sebut mustada'afin, golongan yang lemah, golongan yang tertindas di sini, maka sebenarnya surah ini nak memberitahu kepada kita supaya menjaga hak-hak mereka ni. Hak-hak mereka ni, terutamanya golongan yang lemah, dan orang beriman ataupun yang kita namakan sebagai umat wasata, dia kena jaga
hak ni, dan dia kena menyempurnakan amanah ni. Ini hak ni adalah satu amanah. Jadi bila dia dapat jaga hak ni dan juga amanah ni dengan sempurna, setiap yang berhak tu mendapat hak masing-masing, maka di situ akan terhasil, ataupun kita kata keadilan dalam masyarakat itu akan realisasi, akan tahqiq, wujud keadilan dalam masyarakat. Jadi tema surah ni iaitu menunaikan hak, menjaga amanah, menjaga amanah, menunaikan hak, maka di situ tertegaklah keadilan dalam masyarakat. Itu kalau kita tengok daripada awal sampai akhir surah ni, itulah dia punya amud dia, tema dia. Kemudian surah ni, kalau kita tengok dari segi hubungan dengan surah sebelum ni, surah Ali Imran, surah ni dia sebenarnya dia lebih banyak kepada hukum-hukum. Hukum ni dapat dibahagikan kepada dua. Hukum yang pertama dipanggil hukum kekeluargaan. Hukum kekeluargaan. Hukum yang kedua ni hukum berkenaan dengan pemerintahan ataupun politik. Dalam istilah yang disebutkan oleh Syah Waliullah, dia kata ini berkenaan dengan tadbirul manzil. Macam mana kita dapat atur rumah tangga. Seseorang itu membina rumah tangga macam mana? Tadbirul manzil. Yang melibatkan perkahwinan dan juga harta pusaka. Satu lagi dia panggil siasah madaniyah, politik kemasyarakatan. Jadi seseorang pemerintah itu hendaklah dia memerintah dengan adil, menunaikan tanggungjawab dia tu. Itu bila mana Allah SWT menurunkan Al-Quran sebagai wahyu panduan kepada manusia, maka manusia kena mentadbir masyarakat itu ataupun negara itu dengan adil. Jadi bila kata hukum pemerintahan ni, maka dia akan bersabitlah berkenaan dengan jihad, berkenaan dengan hudud, hukum qisas. Dalam surah ni dia ada tentang diyat dan juga qisas. Kemudian kalau kita tengok kaitan dia dengan surah Baqarah, mana hukum-hukum dalam surah Baqarah ditegaskan lagi dalam surah An-Nisa. Cuma kalau kita tengok kepada surah yang terdekat, surah Al Imran itu dia ada lagi persamaan dari segi pembinaan ummah wasata. Khairul ummah itu, khairul ummah itu kalau kita tengok dalam surah Al Imran, dia banyak tentang jihad. Satu bahagia kita baca surah Al Imran daripada ayat pertama sampailah ayat 99 dah. Itu berkenaan dengan ilmu mukhasamah, ilmu perdebatan. Umat wasata ni dia akan menghadapi cabaran dalamnya. Maknanya ada orang Yahudi, ada orang Nasara, ahli kitab, dan ada orang munafik. Cabaran dia. Kemudian bahagian kedua surah Al Imran tu berkenaan dengan hukum-hukum jihad. Maknanya orang umat wasata ni dia akan berhadapan dengan musuh luar. Jadi surah An-Nisa ni berkenaan dengan ilmu mukhasamah, ilmu perdebatan, nak menjawab syubhat golongan sesat tu ada lagi. Terutamanya munafikin, ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Itu Allah SWT untuk Yahudi di tengah-tengah surah, untuk Nasrani ini di akhir surah. Kemudian banyak berkenaan dengan munafik. Adapun dalam surah Ali Imran tu, bahagian pertama 1 sampai 99 berkenaan dengan ahli kitab. Ahli kitab. Dah. Lepas tu celah-celah tu berkenaan dengan sikap orang munafik yang cuba menggagalkan peperangan. Jadi peperangan ni umat wasata dia tidak boleh buat, tidak boleh melancarkan peperangan jihad, melainkan dia kena ada kuasa pemerintahan. Itu dia punya sipil dia. Jadi surah Al Imran dan surah An-Nisa hubungan dia satu lagi, iaitu dari segi keadilan. Allah SWT sebut dalam surah Al Imran keadilan itu dari segi tauhid.
Allah Ta'ala sendiri tegak qa'iman bil qist. Allah Ta'ala tegakkan dengan keadilan. Keadilan di situ maknanya tauhid kepada Allah SWT. Orang tu dikira adil kepada Allah SWT bila mana dia tegak dengan tauhid kepada Allah Ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala. Keadilan dalam surah An-Nisa ni, keadilan dari segi kita menunaikan hak-hak manusia. Jadi keadilan dalam surah An-Nisa, keadilan hak-hak manusia. Keadilan dalam surah Al-Imran, adil kita dengan Allah SWT, tauhid pada dia. Sebab apa? Sebab syirik itu inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Kemudian satu lagi hubungnya antara surah An-Nisa dengan surah Al-Imran ni, itu mesej takwa tu ada sama, tak lepas. Kalau kita tengok pada ayat yang terakhir surah Ali Imran, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, tingkatkanlah kesabaran kamu. Warabitu, kukuhkanlah hubungan kamu sesama kamu. Persiapkanlah persiapan kamu, hendaklah berada dalam keadaan siap siaga dan bertakwalah kepada Allah Ta'ala, kamu akan berjaya. Jadi mari surah An-Nisa ni awal-awal lagi Allah SWT sebut tentang takwa. Dia banyak. Sehingga pada ayat yang pertama tu sendiri Allah SWT ulang takwa tu 2 kali. 2 kali Allah Ta'ala ulang perkataan takwa. Dan di celah-celah tu banyak lagi takwa. Jadi Allah SWT menyebut kepada orang beriman ataupun umat wasata, umat yang baru ni, supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab melaksanakan perintah-perintah dia. Kalau dalam surah Ali Imran tu, takwa dari segi nak dapat kejayaan dalam jihad. Wa in tasbiru wa tattaqu. Kalau kamu sabar dan bertakwa, kamu akan berjaya. La yadurukum kaiduhum syai'a. Musuh tu tidak dapat mengalahkan kamu walaupun mereka tu ada taktik-taktik. Dalam surah An-Nisa, takwa tu dalam bentuk penyusunan masyarakat. Mana orang beriman ni kena menunaikan hak, menjaga amanah dengan sempurna. Jadi takwa tu mestilah dijelmakan dalam kehidupan orang mukmin ni melalui hubungan dia tu dalam masyarakat. Sama ada hubungan dari segi munakahat perkahwinan ataupun dari segi maliyah, harta benda. Itu akan ada dalam surah An-Nisa ni. Kemudian dari segi awal surah dengan akhir surah. Awal surah ni Allah SWT menyebut kudrat dia. Kudrat dia pada kita. Kamalul kudrah. Kudratnya yang sempurna. Dan di akhir surah ni Allah SWT menyebut kamalul ilmi. Kesempurnaan ilmu dia. Jadi dia sama dah. Allah SWT bila dia menciptakan dia tu kudrat, dia akan sebut dia mencipta. Sebab sifat kudrat dia tu akan terzahir bila mana ada di hadapan kita ni makhluk-makhluk ciptaan dia. Dan bila ada kudrat, mana kudrat Allah Ta'ala itu terzahir dengan Allah SWT mencipta sesuatu daripada tak ada kepada ada, daripada satu bentuk pada bentuk yang lain. Dan ditutup surah ni dengan kamalul ilmi, kesempurnaan ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha mengetahui dari segi hak dia cipta tu sendiri makhluk-makhluk, dan dari segi nak atur makhluk tu ataupun nak menetapkan undang-undang peraturan untuk makhluk tu hidup. Itu antara awal surah dengan akhir surah, hubungan dia. Baik, kita pergi kepada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Jadi surah An-Nisa ni surah yang pertama yang Allah SWT mulakan dengan seruan nida. Kalau kita tengok dalam surah Baqarah dan juga surah Ali Imran, Allah SWT mulakan dengan huruf muqatta'ah, huruf yang kita baca satu demi satu, yang mana Allah SWT sebut di awal surah Ali Imran dan juga Baqarah itu kedudukan Al-Quran. Dalam surah ni Allah SWT perintahkan kepada manusia sekalian sekali, semuanya sekali, supaya bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Ma'idah nanti, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu. Kemudian satu lagi surah yang Allah SWT mulakan dengan ya ayyuhan nas ni, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Itu surah Al-Haji, surah haji. Cuma surah haji itu surah Mekah. Surah ni Madaniyah ni, surah Ali Imran ni, surah An-Nisa ni surah Madaniyah, surah Madinah. Biasanya kalau kita nak kenal surah Mekah ni, dia bermula dengan ya ayyuhan nas. Surah Madinah kita nak kenal dia surah dengan ya ayyuhallazina amanu. Sini tak. Sini surah Madaniyah tetapi bermula dengan ada lafaz ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhan nas. Sekalian manusia. Nak beritahu kepada manusia bahawa semua manusia ni, bahawa mereka tu sebenarnya satu jenis. Satu, ada persamaan pada semua tu adalah makhluk. Pada selain daripada Allah Ta'ala, mereka semua ni makhluk Allah Ta'ala. Pada nak ada dalam jiwa manusia lagu tu. Sama ada ayat tu diturunkan di Mekah ke di Madinah ke, manusia ni dia kena anggap bahawa mereka tu sama. Sama dari segi masing-masing tu ada hak. Sama dari segi mereka ni kena mentauhidkan Allah. Mereka tu adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Dan persamaan yang Allah Ta'ala sebutkan di sini iaitu mereka semua ni serupa sebab anak cucu kepada Adam. Jadi bila letak bahawa mereka ni sama, maka hukum-hukum yang berkait dengan manusia ni sama juga. Tidak ada beza. Dari segi semua tu kena patuh kepada hukum-hukum Allah Ta'ala. Tidak terkecuali daripada mesti menjaga hak, mesti menegakkan keadilan. Jadi sama ada ya ayuhan nas ke, dia seorang manusia ke, ataupun dia orang beriman ke, sama-sama sebagai makhluk Allah Ta'ala yang wajib patuh kepada Allah Ta'ala. Sehingga Nabi sendiri pun kena. Dalam surah ni banyak khitab kepada Nabi supaya Nabi ni litahkuma bainan nas, supaya kamu menghukumkan manusia tu dengan kebenaran, dengan wahyu yang Allah Ta'ala turunkan. Maknanya Nabi pun walaupun dia seorang Nabi, dia kena melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Terutamanya Nabi dalam surah ni lebih nampak Nabi ni sebagai pemerintah, sebagai ketua negara. Jadi dari segi ni, walaupun kita kata biasanya surah Mekah ni dia bermula dengan ya ayuhan nas, ada panggilan ya ayuhan nas. Surah Madinah ni ya ayyuhallazina amanu, sini tidak. Sini dia ya ayuhan nas, walaupun manusia dia merangkumi belaka. Semua kena taat patuh pada perintah Allah Ta'ala, hatta Nabi, hatta ahli kitab, walaupun mereka ni sudah ada dah kitab sebelum pada ni. Jadi Allah Ta'ala perintahkan supaya manusia ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala yang telah menciptakan kamu daripada diri yang satu ataupun jenis yang sama. Jenis yang sama. Mana bermula daripada satu kejadian.
Itu Allah SWT cipta Nabi Adam. Kemudian Allah SWT wa khalaqa minha zawjaha. Allah Ta'ala mencipta dari jenis yang sama tu juga. Maknanya pasangan Adam itu adalah manusia juga, tidak daripada makhluk spesies lain. Jadi Allah SWT menyuruh manusia di sini, dia tak sebut nama dia lagi. Cuma Allah Ta'ala kata Rabbakum, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Allah SWT menyebut dua sifat dia. Sifat yang umum Rabb, sifat yang khusus khalaqakum, mencipta kamu. Jadi Rabb tu kita belajar dah dalam surah Fatihah tu, mana Allah ia mencipta, ia mentarbit, ia mengurus, ia memberi hidayah, ia memberi nikmat kepada manusia. Maknanya setelah daripada makhluk tu diciptakan oleh Allah SWT, Allah SWT tidak biarkan makhluk tu ada dengan begitu saja. Dialah yang mengatur urusan. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan lagi bahawa dia Rabb tu, dialah yang mencipta kamu, supaya kamu sedar kamu ni sama, tak ada beza antara satu sama lain. Jadi Allah SWT cipta kamu ni daripada jenis yang sama. Jenis yang sama ni, kalau kita tengok sebahagian daripada ahli tafsir, dia kata ni Nabi Adam lah. Daripada Adam tu dicipta Hawa. Tapi kita kita berdasarkan kepada tafsir sebahagian daripada ulama lain pula, mereka kata min nafsin wahidah ni, mana kamu ni daripada jenis yang sama. Hal ini dia kena tengok dalam surah An-Nahl ayat berapa dah tak ingat. Itu Allah SWT bila dia ciptakan manusia ni, dia ciptakan dari jenis yang sama. Kalau kata seorang lelaki, pasangan dia tu mesti perempuan, jenis manusia juga. Tidak kata jin, bunia, gapo, atau karut. Kalau kata tu dia nikah dengan bunia tu bagai karut belaka. Jadi untuk tengok tafsiran tentang penciptaan manusia ni, pasangan dia ni, ini kita kena tengok dalam surah An-Nahl, juzuk yang ke-14. Iaitu ayat 72. Ayat 72. Maknanya Allah SWT cipta kamu tu untuk diri kamu daripada jenis kamu juga. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah SWT jadikan untuk kamu tu daripada jenis kamu tu juga isteri-isteri, pasangan. Mana tu tak boleh ambil makhluk lain sebagai isteri. Tak boleh. Sebab itu bukan cara biak. Walaupun manusia ni dia boleh kacau kuda dengan keldai. Tak, sama ada dia jadi dia ambil kuda tu kuda betina, keldai tu keldai jantan. Orang panggil tu bik baron. Satu lagi dia panggil naram. Naram kalau tak silap apa. Kalau kuda tu betina, keldai tu jantan, dia panggil baron. Satu lagi kalau kuda tu jantan, keldai tu betina, dia panggil naram, tak silap. Jadi untuk manusia tak boleh. Sebab sunnatullah daripada dulu lagi, daripada Nabi Adam lagi, Allah Ta'ala ciptakan Hawa tu untuk dia, daripada jenis dia juga. Jadi setengah ulama dia tafsir Hawa tu daripada tulang rusuk Nabi Adam. Jadi di situ dia ada kekeliruan lah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW menyebut tentang kejadian Hawa ni, tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan tentang kejadian Hawa ni daripada tulang rusuk Nabi Adam. Itu riwayat ada pengaruh daripada Israiliyat. Hak sebetulnya dalam hadis Nabi SAW kata al-mar'atu kadzila. Wanita tu seperti tulang rusuk. Tulang rusuk ni maknanya dia kena belok gitulah. Dia kena pandai layan. Kalau seorang tu kerah, dia akan patah. Kalau kita biarkan tu, dia akan jadi belok gitu. Mana tak betul semacam. Sebab itulah Nabi SAW kata istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhila.
hendaklah kamu jaga dengan sebaik-baiknya wanita ni kerana mereka itu dicipta dari jenih tulai rusuk, jenih belok. Jadi sebab itulah dalam hadis-hadis itu sebenarnya dalam bentuk majas ataupun metafora. Mana wanita itu seperti tulai rusuk. Bukan kejadian wanita tu daripada tulai rusuk, tidak. Sebab kalau kita tengok dalam surah An-Nahl 72 tu, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah Ta'ala jadikan untuk kamu tu dari jenis kamu tu pasangan-pasangan. Jadi di situ dengan mana jenis. Bukan kata orang panggil punca Hawa tu daripada Adam, tidak. Sebab kalau kita baca lagu tu dia akan jadi setiap daripada isteri-isteri ni dia berpunca daripada suami. Tu tak pernah sabuk. Tak pernah sabuk. Jadi kejadian Hawa tu dia daripada jenis Adam juga. Allah Ta'ala cipta, kalau kata Adam daripada tanah jugalah. Jadi dalam hadis tu al-mar'atu kadhillah, perempuan tu seperti tulai rusuk. Wastausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliq. Aku pesan kepada kamu supaya jaga dengan sebaik-baiknya wanita itu kerana mereka itu dicipta dari jenis tulai rusuk, jenis belok. Jadi di situ Nabi SAW nak menyatakan sifat wanita tu jenis tulai rusuk. Mana kalau kita kerah dia akan patah. Tak. Mana kalau dalam rumah tangga ni dia kena pandai lah. Kena betul molek. Tak boleh kerah. Jadi Allah SWT menyebut kepada kita bahawa manusia ni dia kena bertakwa kepada Allah SWT atas dasar semua mereka ni adalah makhluk yang Allah SWT cipta. Sama. Dan wa khalaqa minha zawjaha, dan dijadikan daripada jenis yang sama tu juga pasangan dia. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan Allah SWT kembang biakkan daripada mereka berdua tu, maknanya Adam dan Hawa, lelaki-lelaki yang ramai dan juga wanita. Maknanya sunnatullah dalam bab manusia ni berkembang biak. Manusia ni Allah Ta'ala jelaskan di sini cara penciptaan lepas daripada Adam tu, lepas daripada Hawa. Maknanya mereka tu berpasangan, tanasul, berkembang biak. Jadi Allah Ta'ala telah cipta Adam daripada tanah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran bahawa dia cipta Nabi Adam dengan tangan dia. Dengan tangan dia. Tangan lagu mana tu tak sekira lah. Sebab Allah Ta'ala sebut tangan. Bila kata tangan lah. Tak. Tangan dia yang sempurna, sifat dia. Kemudian hak lepas pada tu dah wabassa minhuma, mana Allah Ta'ala cipta tu dengan bas, dengan kembang biak. Bila kata kembang biak ni dia bertaburan. Mana manusia tu berada, itu mereka tu sebenarnya berpunca daripada Adam dan Hawa ni lah. Jadi wabassa minhuma tu cara mereka tu berkembang biak. Allah Ta'ala mencipta hak lain daripada Adam dan Hawa tadi. Allah Ta'ala cipta dengan cara tanasul, berkembang biak. Mana tidak dapat tidak dia kena berkahwin. Mana anak sama-sama anak Nabi Adam tu dia kena berkahwin. Itu cara dia. Tidak mungkin terhasil dengan cara berlainan makhluk ataupun sama jantina, tak boleh. Tak akan dapat zuriat. Lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan tak dapat. Dia kena dengan pasangan dia. Rijalan katsira, lelaki-lelaki yang ramai, wa nisaa. Wa nisaa ni Allah Ta'ala tak sebut sifat dia ramai. Maka sebahagian ahli tafsir kata dia kena takdir rijalan katsira wa nisaan aktsar. Perempuan tu lebih banyak lagi. Dah. Mana Allah Ta'ala nak beritahu bila kembang biak tadi, maka lahirlah ramai lelaki-lelaki. Patu perempuan ramai juga ke? Ataupun kurang ke? Mana perempuan tu lebih ramai lagi.
Jadi hak tu tak payah sebut. Sifat kepada perempuan tu sebagai lebih ramah daripada lelaki tak payah sebut. Sebab lagu tu samalah. Dalam masyarakat ni, mana-mana tempat tu ramah perempuan daripada lelaki. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Mana Allah Taala ulas sekali lagi, bertakwalah kamu kepada Allah. Di sini Allah SWT sebut nama dia, lafzul jalalah. Maknanya setelah kamu kenal yang mencipta kamu tu adalah Allah, maka Allah SWT sebutlah nama dia. Mana supaya manusia tu mula-mula dia kena kenal sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebagai Rabb, Allah SWT sebagai Khaliq, dan Allah SWT sebagai mengemban biak manusia. Situ ada beberapa sifat Allah Ta'ala. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, yang mana tasaaluna bih, gapo-gapo ni kamu minta dah, kamu sebut nama Allah. Maknanya kamu ni berkembang biak, berada di situ, di sini, di segenap pelosok dunia ni, sebenarnya dalam keadaan tasaal, saling minta tolong antara satu sama lain, saling bergantung. Saling bergantung. Maknanya manusia ni, dia sama-sama manusia saling memerlukan. Kalau nak nikah dengan anak orang tu, kena minta dengan ayah dia. Kena minta dengan dia, tak boleh minta dengan orang lain. Dia kena minta. Kita nak harta orang, kita kena minta. Kita nak beli pun, kita kena minta dulu. Tak boleh kata kita ada piti gembah depan dia, ambil barang kita nak. Tak boleh, dia kena ada illa an takuna tijaratan an taradin. Kena ada jual beli yang dibuat secara sukarela, suka sama suka. Jadi kita ni sama-sama manusia ni, sama-sama makhluk, saling memerlukan, tasaalun. Cuma manusia ni bila dia nak sesuatu, dia nak sungguh-sungguh daripada orang lain, maka dia akan sebut nama Allah. Dengan nama Allah minta tolonglah. Minta tolonglah. Jadi nama Allah Ta'ala seringkali disebut-sebut oleh manusia bila mana mereka berhajat antara satu sama lain. Minta tolonglah. Amba nak buta 200 riyal ni, nak bayar yuran anak sekolah. Jadi minta, gapa-gapa minta dengan nama Allah. Minta tolonglah dengan nama Allah. Gini. Jadi nama Allah tu selalu disebut oleh manusia bila mana mereka tu ada hajat. Jadi bila begitu, kamu kena bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nama Allah tu bukan sahaja kamu sebut bila kamu ada hajat, tetapi nama Allah tu sepatutnya kamu rasa takut gerun. Jadi nak minta dengan orang pun bila kata atas nama Allah, kena jagalah. Nak anak orang, kita minta. Kita minta tolong pak cik, amba nak nikah dengan anak pak cik. Jadi bila tak layak kita kata dengan nama Allah. Ataupun kita dua ni nak best. Kita dua ni nak best dengan nama Allah. Bukan main-main. Jadi sebut nama Allah tu selalu disebut-sebut. Jadi bila selalu disebut nama Allah dalam urusan, dalam menyempurnakan hajat, maka itu sepatutnya mendorong seseorang itu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu naklah sentiasa hadir dalam hati kita, bukan setakat tanya kita berhajat. Dalam segenap aspek kehidupan kita, nama Allah tu kena hadir, kena hadir dalam diri kita. Bukan semata-mata kita nak dapat hajat kita. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Wal arhama, dan hendaklah kamu takut kepada Allah Ta'ala berhubung dengan arham, anak beranak. Maknanya kamu kena jaga hubungan anak beranak. Maknanya kamu kena bertakwa kepada Allah SWT, yakni kamu kena menghubungkan silaturahim dan kamu tidak boleh memutuskan. Tak boleh ada perbalahan antara anak beranak ni.
Kamu kena jaga. Jadi di sini Allah SWT menyebut kepada kita sebagai isyarat. Sebab ayat ni dikira ayat yang menjadi asas kepada surah ni. Lagu mana? Iaitu segala hukum-hukum ya Allah SWT akan sebutkan dalam surah ni, dia berasaskan kepada ayat ni. Bertitik tolak daripada ayat ni lah kamu kena menunaikan segala perintah-perintah Allah Ta'ala, segala taklif, segala tanggungjawab. Dia kena titik tolak atas dasar yang pertama, takwa kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, dia kena jaga silaturahim. Itu besar. Sebab tu tanda orang yang nak kepada kebaikan. Kalau tidak jaga silaturahim, itu dipanggil sebagai mufsid, golongan mufsidin, golongan fasikin. Itu kita telah bincang dah di awal surah Baqarah. Tentang golongan fasidin ni, mereka yang memutuskan hubungan silaturahim. Sebab apa? Sebab kalau kata satu negara, kalau satu negara, dia mesti bermula daripada keluarga. Keluarga. Satu kampung dia berasal kepada kabilah-kabilah. Kabilah tu dia asalnya anak beranak. Jadi dalam undang-undang tadbirul manzil dan juga undang-undang siasah madaniyah ni, keluarga tu penting. Jadi dalam ayat yang pertama ni, mula-mula Allah Ta'ala sebut suami isteri. Kemudian disebutkan pula arham, anak beranak. Maknanya bila seorang tu berpasangan sebagai suami isteri, dia kena jaga molek lah. Kena wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kena muasyarah, bergaul suami isteri itu dengan molek. Dan dia kena mengambil kira juga arham, hos keliling, tua dia, pok saudara dia, pok saudara retina dia, dia kena jaga belaka. Walaupun arham ini sebahagian mereka itu sebagai ahli waris, ada juga yang tidak ahli waris, kena jaga belaka anak beranak. Supaya kalau orang tu ingat semua kena jaga hubungan persaudaraan, kalau dia cerah pun, dia cerah dengan cara yang baik. Kita telah baca dah dulu ayat wala tansawul fadla bainakum. Bila cerah tu kena ingat, jangan lupa jasa antara satu sama lain, kena ingat budi baik. Jadi penting tu, walaupun berlaku perceraian, hubungan silaturahim tu kena jaga lagi. Maka sebab itulah dalam surah ni Allah SWT menyebut dua asal. Pertama, Allah sebagai Rabb. Dia yang mencipta kamu satu. Yang kedua, dia selalu kamu sebut untuk menyempurnakan hajat. Dan satu lagi, bila nak jaga hak-hak masyarakat ni, menunaikan hak, menjaga hak-hak individu yang lemah ni, maka kamu kena ingat arham, kena jaga. Kalau kita berkahwin pun, bukan kita berkahwin dengan isteri kita seorang, tapi kita berkahwin juga dengan pak saudara dia, mak saudara dia, ayah dia jadi tua kita, mak dia tu ibu kita juga. Jadi itu arham tu. Jadi ingat pada Allah Ta'ala dan ingat pada anak beranak. Ini dapat mendorong manusia tu melaksanakan perintah-perintah Allah SWT. Inna Allah kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah SWT sentiasa memerhatikan kamu, mengawasi kamu. Maknanya kamu mesti menyempurnakan hak-hak tadi, sebab kamu ni tidak terlepas daripada pengawasan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu dekat. Jadi dia mengawasi kita. Jadi ilmu Allah Ta'ala tu bersama dengan kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana sahaja kamu berada, dia bersama dengan kamu. Maknanya kamu tu dalam ilmu dia. Jadi hak menarik di sini, perkataan raqib tu dah, dia pusing-pusing dia dekat dengan qarib. Raqib, qarib. Dia bahasa Arab ni dia kadang-kadang ubah kedudukan tu, qarib, raqib tu dah. Dia sebenarnya dekat je. Kalau kita kata qabrun, kubur,
Baqarah. Dia dekat je sebenarnya. Sebab kubur tu belah. Baqar tu pun belah juga. Belah perut. Baqar dia panggil. Kubur pun kena belah tanah. Sebab itulah surah Baqarah tu dia ada kaitan dengan kubur. Qabrun, Baqarun, dekat-dekat. Hak ni raqib. Dia sentiasa mengawasi kamu sebab dia tu dekat dengan kamu. Jadi kita kena rasa kita ni dekat dengan Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala tu tidak terlepas. Kita ni tidak terlepas daripada perhatian Allah Ta'ala, tidak terlepas daripada ilmu dia. Maknanya kita dekat dengan Allah SWT. Jadi itu mendorong manusia supaya menjaga ketakwaan dia kepada Allah SWT. Kemudian ayat berikut, wa'atul nisa wa'atul yatama amwalahum. Hendaklah kamu berikan kepada anak-anak yatim itu harta mereka. Jadi daripada ayat yang kedua sampailah ayat ke-14 ni, ataupun daripada ayat pertama ni kita kata muqaddimah surah ni. Daripada ayat yang kedua sampailah ayat ke-14, Allah SWT menyebut kepada kita hak anak yatim. Hak anak yatim tu. Jadi hak anak yatim di sini Allah Taala kata hendaklah disempurnakan. Berilah kepada anak-anak yatim itu harta mereka. Mana kamu sebagai wali, kamu sebagai pok saudara dia ke, pok sepupu dia ke, jiran dia ke, anak yatim tadi kamu hak jaga dia, maka kamu kena berikan kepada anak yatim tu harta mereka. Mana kamu kena ingat, harta anak yatim hak kamu pegang tu, kamu pegang sebagai amanah. Bila sampai masa dia kamu kena bagi. Wala tatabaddalul khabitha bit-tayyib. Dan jangan kamu tukar ganti hak baik, hak yang haram dengan hak baik. Mana jangan kamu campur aduk. Hak asal harta kamu hak molek, kamu ambil harta anak yatim, kamu campur aduk. Maknanya akibat daripada kamu tak jaga harta anak yatim ni, kamu telah rosakkan harta benda kamu, campur aduk, halal dan haram, tak tahu mana sok. Maknanya kamu tidak audit, tidak muhasabah dengan molek antara harta kamu dengan harta mereka. Tukar habis. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Dan janganlah kamu makan harta-harta mereka itu ila amwalikum, menadhamman, mana dengan campur, dengan kamu gabungkan harta kamu dengan harta mereka. Dengan cara lagu mana? Kita ni kadang-kadang buat satu projek anak yatim. Kita buat satu projek anak yatim. Kita kata kita nak itu anak yatim ni. Jadi sebenarnya kita ada kepentingan diri kita. Kita tepek aja. Anak yatim tu sikit. Kalau sebenarnya kita nak makan harta melalui anak yatim. Katalah orang yang tidak amanah, dia buka pusat jaga anak yatim. Sebenarnya dia nak dapat projek daripada kerajaan. Jabatan Kebajikan Masyarakat ke gapo ke. Jadi ambil anak yatim tu letak nama aja. Peru anak yatim. Tapi hak sebenarnya hak projek dia masuk tu dapat. Jadi anak yatim tidaklah mendapat pendidikan yang sewajarnya, penjagaan yang sewajarnya. Kadang-kadang anak yatim tu bagi tepek kata. Sikit je dia dapat. Tetapi hak penjaga, pengusaha itulah ia mendapat keuntungan pada tempat pusat jaga anak yatim. Kadang-kadang nama aja. Nama je anak yatim, tetapi ia lebih memerlukan kepada harta tu, bantuan kerajaan tu adalah penjaga, pengusaha tu. Itu mana cara tak betul, ada kepentingan diri sendiri. Jadi ayat ni memberi mesej pada kita bahawa hak anak yatim tu hendaklah disempurnakan. Jadi orang yang urus harta anak yatim ni jangan dia fikir untuk menjadikan harta anak yatim sebagai harta dia. Mana Allah Ta'ala sekat petal lagi.
Maknanya orang yang terlibat dengan harta anak yatim ni, terutamanya kalau kita mengambil kira surah ni dia turun lepas daripada peperangan Uhud. Jadi dari peperangan Uhud tu ramailah mati syahid. Dah. Terutamanya anak yatim ni, terutamanya anak mujahidin. Jadi Allah SWT memberitahu kepada orang-orang yang menjaga urusan harta anak yatim ni, naklah dia jaga dengan sebaik-baiknya, dengan adil. Sini ni Allah Ta'ala letak daripada awal lagi, berilah kepada anak yatim tu harta mereka. Maknanya sebelum kamu ambil harta anak yatim untuk kamu urus, walaupun untuk kepentingan mereka, hak benda-benda mula-mula sekali ada dalam diri kamu tu, beri hak mereka, kena beri. Maknanya Allah Ta'ala dahulukan berkenaan dengan beri dulu. Tak? Kalau kira ambil ni, mana ambil jaga, urus dengan sebaik-baik. Tak? Kalau kita tengok hak lebih detail berkenaan dengan harta anak yatim ni, dalam ayat yang kelima, ayat ke-6. Ayat kelima, ayat ke-6 ni. Waktu. Tapi sebelum pergi kepada pengurusan harta anak yatim, Allah Ta'ala telah letak, orang kata mindset, mesti ada dalam kepala seseorang penjaga anak yatim ni kena bui. Maknanya bukan hak dia. Kena bui. Jangan fikir untuk guna diri sendiri. Tak boleh. Sebab itulah bila kata kecek pasal hak, dia kena kata beri. Jadi cara Al-Quran ataupun cara Allah SWT jaga hak manusia ni, Allah Ta'ala mulakan dengan beri hak. Dia gini, kalau kita tengok cara orang-orang putih, orang panggil golongan hak asasi, dah HAM dah, hak asasi manusia, human right. Kalau kita tengok cara human right ni, golongan yang menuntut keadilan ni, dia banyak menuntut, aku nak, ni hak aku. Cara Islam ni beri. Jadi Allah SWT ajar orang beriman bahawa masing-masing tu memang dia berhak, tetapi orang hak pegang hak tadi, dia kena menunaikan hak, kena bagi. Jadi kalau jenis menuntut, awak kena bagi kepada saya, awak kena bagi pada saya, awak kena taat pada saya, tak selesai masalah. Sebab kita lebih nak menyempurnakan alik kita. Awak kena bagi. Jadi orang panggil menuntut hak. Dalam hak Quran ajar ni, kamu bertanggungjawab. Bila kamu bertanggungjawab, kamu pikul, kamu kena bagi. Wa atul yatama, kamu kena bagi. Wa atun nisa, kamu kena bagi. Wa atun nisa asadqatihinna nihlah, kamu kena bagi mahar pada perempuan. Maknanya orang beriman ni, umat wasata, dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala, cara takwa dia dulu kena bagi. Jangan withdraw orang minta. Jangan menuntut. Jangan menuntut terlebih dahulu, tetapi kamu kena bagi. Jadi kalau semua manusia tu dia bersedia untuk memberi, menunaikan hak, maka pada waktu tu tak ada orang lain nak tuntut sebenarnya. Jadi kita duduk dalam rumah tangga, suami bertanggungjawab kepada isteri. Isteri ada hak atas suami ada hak atas isteri. Kalau masing-masing tu fikir apa bini dia tak boleh taat pada dia, apa bini dia tak boleh khidmat pada dia, dipikir tu sama, tak akan tenang rumah tangga. Kalau masing-masing tu fikir, ni tanggungjawab aku ni, aku kena sempurnakan untuk pasangan aku, situ dia akan tenang dalam rumah tangga. Dalam negara pun lagu tu juga. Kalau rakyat tu fikir, saya bertanggungjawab, saya ni ada kewajipan untuk negara, untuk masyarakat. Pemerintah pun fikir, ni tanggungjawab saya untuk rakyat. Kalau semua tu fikir lagu tu, jalan molek. Jadi dalam bab menjaga hak ni, Allah Ta'ala gunakan perkataan wa'atu, beri. Kena beri, kena sempurnakan. Inna Allah ya'murkum an tu'addul amanati ila ahliha.
Dalam surah ni juga Allah Ta'ala kata, sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kamu supaya kamu menunaikan, menyerahkan, memberi. Jadi perkataan wa'atu ni mana kena bagi, bukan kena menuntut. Itu cara Quran. Mana kita ni mas'ul, bertanggungjawab. Jadi sebab itulah dalam surah Nisa ni dia mengajar kepada kita mas'uliyah, kebertanggungjawaban. Kita bertanggungjawab. Maknanya kita pikir dan kita kena menyempurnakan. Kalau kita tidak dapat menyempurnakan, kena jawab depan Allah Ta'ala. Itu panggil tanggungjawab. Mas'ul, orang panggil konsep mas'uliyah. Jadi sebab itulah ayat ni Allah SWT menyebut wa'atul yatama amwalahum. Kena beri harta kepada anak yatim tu, harta mereka. Maknanya jangan ada sikit pun dalam fikiran kamu untuk jadikan harta anak yatim harta kamu. Sebab apa? Sebab orang jahiliah lagu ni cara dia, resam dia tu. Wala taqulu amwalahum ila amwalikum, dan janganlah kamu makan harta mereka tu campur dengan harta kamu. Sehingga tidak dapat dibezakan, ataupun harta kamu tu sikit je, usaha kamu sikit je, tapi kamu dapat keuntungan yang besar bila mana kamu jaga anak yatim untuk kepentingan kamu. Tak boleh. Innahu kana huban kabira. Itu adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar yang mengakibatkan hukuman yang berat. Itu makna hub. Makna hub ni iaitu dosa yang besar. Kata qafal, asal mana hub ni iaitu tawahhab, daripada perkataan tawahhaba, ya tawahhabu, yang ni merasai sakit. Tawajjuh, maknanya dosa yang besar yang mengakibatkan azab yang berat, yang menyakitkan. Jadi dalam Quran ni rasanya sini je ada perkataan hub. Maknanya ini satu dosa yang menyebabkan azab yang begitu menyakitkan. Kemudian kamu kena jaga hak anak-anak yatim, terutamanya hak anak yatim perempuan. Itu ayat yang ketiga. Hak tadi kamu kena jaga harta anak yatim secara umum. Ayat yang ketiga ni kamu kena jaga harta anak yatim, terutamanya anak yatim perempuan. Jadi dalam anak yatim tu perempuan pula. Macam mana? Itu kamu nak berkahwin dengan mereka, cara kamu nak ambil harta mereka tu dengan cara mengahwini mereka. Jadi orang masyarakat jahiliah dahulu, dia tidak berkenal mana sebenarnya kepada anak-anak yatim ni. Bukan kata lawa, bukan kata comel, tapi oleh kerana ada harta, ayah dia tu kaya, jadi dia pun cepat-cepat nak nikah. Terutamanya hak jaga, hak keluarga terdekat. Jadi dia nak buat sebagai bini, sebenarnya dia nak harta. Jadi bila anak yatim perempuan tadi sudah jadi bini dia, maka orang luar tak boleh nak kata, tak dapat nak tegur dia. Sebab dia boleh jawab. Dia kata, ni harta bini saya, ikut saya. Mana dia berselindung di sebalik akad perkahwinan, dia nak membolok harta anak yatim perempuan tadi. Bila orang tegur dia, itu harta anak yatim, dia kata, bapanya bini saya, harta saya. Harta dia tu bini saya, tak apalah, dia beli susu. Kalau harta anak yatim lelaki ni, kalau dia jaga, payah sikit. Audit luar tu banyak. Hak ni orang tak boleh tegur dia. Sebab dia ada alasan. Dia kata, ni harta isteri saya. Jadi dia nak beri pada saya, apa salah dia? Padahal dia tu macam-macam lah tekan bini dia. Jadi Allah SWT kata, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kalau kamu tidak dapat berlaku adil, kalau kamu takut tidak dapat berlaku adil berhubung dengan
anak-anak yatim ni, maknanya anak-anak yatim perempuan. Fankihu ma qabalakum minan nisa, maka kahwinilah perempuan-perempuan yang mempunyai sifat-sifat yang baik, yang kamu berkenan. Nikah hak mana kamu kenal, hak lainlah. Jadi di sini orang jahiliah dahulu mereka nak berkahwin dengan anak yatim ni sebab nak harta satu. Kemudian bila anak yatim ni mereka tidak berlaku adil dari segi mahar. Mereka tak bagi ke, mereka bayar separuh ke, sebab dia kata muju kita ambil dia buat bini. Kalau tidak tak ada siapa nak cara ke dia. Padahal sebenarnya dia nak pada harta. Jadi Allah Ta'ala tegur kepada penjaga-penjaga anak yatim ni, sebab mereka tu berkahwin dengan anak-anak yatim tadi sebab nak harta, nak menguasai harta. Ini cara zalim. Ataupun mereka ni nak tupai, mereka tak ada binti tapi nak tupai bini anak yatim kaya tadi. Jadi di situ tidak berlaku adil. Jadi Allah Ta'ala kata, daripada kamu mengahwini anak-anak yatim dengan cara yang tidak betul tadi, dengan niat yang salah, dengan kaedah yang tak betul, lebih baik kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan lain ma qabalakum, hak kamu berkenan, hak kamu suka, hak tu hak sepatutnya. Jadi isyarat kepada orang beriman bahawa, isyarat kepada kita di sini bahawa mereka nak berkahwin dengan anak yatim tadi sebenarnya tak kenal pun, sebab kita nampak daripada perkataan tauba. Tauba tu maknanya perempuan hak kita berkahwin biasanya hak kita kenal. Sedangkan anak yatim tadi tengok rupa parah dia, kita tak save, tapi kita kenal pada akaun dia, harta hak ada, peninggalan ayah dia, estate ayah dia, gudang ayah dia, syarikat ayah dia, hak tu hak kita nak. Pada budak tu sendiri tak save, tapi nak pada harta. Jadi Allah Ta'ala betul di sini, kamu naklah nikah hak mana kamu kenal lah. Tauba, hak kamu cenderung hati berkenan. Kemudian di sini Allah Ta'ala sebut tidak sebut man. Fankihu ma qabalakum. Kalau kata ma ni dia merujuk pada sesuatu hakikat. Kalau kata man siapa? Kalau kita ma huwa, kita kata siapa dia tu? Siapa dia tu? Ma huwa, dia kerja ke apa? Kalau kata man huwa, kita nak kenal nama dia aja. Hal ini Allah Ta'ala beritahu perempuan tu mestilah dikahwin ni sifat-sifat dia tu. Sebab ma tu merujuk pada sifat. Sifat ya kamu berkenan. Maknanya jangan letak pada harta lah. Jangan letak pada rupa parah lah. Kena tengok akhlak dia, agama dia. Itu sepatutnya. Itu mengapa Allah SWT sebut ma, tidak sebut man. Sebab ma tu merujuk pada benda asalnya. Man tu merujuk pada diri manusia. Siapa? Orang kata man tu isim mausul untuk yang berakal. Ma untuk tidak berakal. Tapi di sini digunakan untuk an-nisa dengan perkataan ma, yang ini merujuk pada sifat dia. Mana sifat-sifat yang mesti ada pada wanita, ya kamu senang, kamu suka kepada dia. Bukan kerana kamu nak berkahwin dengan anak yatim tadi kerana nak pada harta mereka. Jadi Allah SWT suruh kita ni cari hak mana hak kita kenal lah. Sepatutnya dalam bab berkahwin ni bukan kata nak kepada harta anak-anak yatim. Jadi kamu dibenarkan berkahwin, ikutlah masna, dua-dua ke, wa thulatha wa ruba', tiga-tiga ke, ataupun empat-empat. Maknanya dalam satu masa ni kamu boleh nikah dua-dua pun boleh, tiga-tiga boleh, empat-empat pun boleh dalam satu masa. Bukan kata dua campur tiga campur empat jadi berapa? 5, 9. Tak boleh. Tak boleh faham campur-campur gitu. Dia kena faham dua-dua. Maknanya dalam satu masa ada kiri ada kanan. Sorang. Tak. Tahun depan tiga pula. Tahun depan lagi 4. Dua kiri, dua kanan. Satu masa.
Jadi boleh berpoligami sehingga 4 dalam satu masa, tidak lebih daripada itu. Jadi di sini ada hukum boleh berkahwin dengan ramai lah. Lebih baik lagu tu. Maknanya lebih baik kamu berkahwin ramai serentak dalam satu masa berbanding daripada kamu ambil anak yatim seorang, terutamanya hak bawah umur, hak kaya dengan tujuan kamu nak dapat harta. Tak sepatutnya lagu tu. Hak lebih baiknya kamu nikah ramai. Sebab bila kata nikah ramai, maknanya bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Kalau nikah seorang pun dengan anak yatim, dah sebenarnya nak ambil kesempatan atas harta dia. Jadi hak mana kamu nak sebenarnya? Nikah dengan bertanggungjawab walaupun ramai, ataupun nikah dengan seorang nak mendapatkan harta anak yatim tadi. Hak tu tak patut. Sebab bila begitu kamu tidak berlaku adil kepada anak yatim tadi. Sebab kamu bukan kenal pun. Ataupun kamu ada isteri, kamu ambil pula anak yatim tu, wanaya pada dia. Hak sebenarnya kamu nak pada harta dia. Itu tak boleh. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu bimbang tidak dapat berlaku adil, maka pada seorang sudahlah. Maknanya kekalkan dengan bini yang ada sekarang ni. Jangan duk fikir nak ambil anak yatim tu, nak buat bini kerana nak harta dia. Padanya seorang tu. Au ma malakat aymanukum, ataupun kamu belilah hamba sahaya. Ni kalau zaman ada hamba sahaya. Jadi bila Allah Ta'ala kata kamu nikah 2, 3, 4 ke, mana satu isyarat. Mana kamu ambil hak perempuan tu, kamu apa? Macam mana kalau kamu dapat ambil hak ibu tunggal tu, ataupun ambil hak janda. Maknanya kalau kata sahabat hak kematian suami, maka sahabat akan ambil bin janda-janda balu tu, balu syuhada, ambil wak nikah. Ataupun hak molek lagi hak balu dah. Balu tu patut ada pula anak. Macam Nabi sendiri. Dah. Nabi SAW nikah dengan Ummu Salamah. Dah. Nabi nikah dengan Ummu Salamah. Abu Salamah ni mati dah. Dah. Sehingga Ummu Salamah kata tak ada Rasulullah. Orang hak lain. Nak jumpa Abu Salamah seorang ni payah. Nabi ajar doa. Nabi ajar doa. Dia tu. Berilah hak lebih baik daripada tu lagi. Akhirnya dia dapat Nabi. Jadi Nabi nikah dengan Ummu Salamah, erat sekali dengan anak dia. Anak dia tu nama apa? Anak perempuan seorang, anak lelaki seorang. Dah. Ukra Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata zalika adna alla ta'ulu, itu lebih hampir kepada kamu daripada kamu ni meramaikan tanggungjawab kamu, bebannya. Maknanya daripada kamu nikah ramai tadi, dah dalam keadaan tak adil, lebih baik kamu nikah seorang aja. Sebab kalau nikah seorang, kalau boleh anak 7 orang ni je. Dah. Tapi kalau dia kamu nikah ramai, nikah 4. Hak ni 7, hak ni 10, hak ni 5, hak ni 8, berapa dah? Lepas tu dah kau dah kamu nak cara. Jadi bila tak ada cara, maknanya kamu tidak berlaku adil. Maka sebab itulah tafsir Imam Syafi'i dia kata, seorang tu maknanya lebih baik lagi daripada kamu ni dengan ada tanggungan yang ramai. Sebab ada tanggungan yang banyak pun, bini keliling Kelantan dah. Pergi situ ada bini, sini ada bini, tapi kalau pergi jaga-jaga dah, anak tak cara, tak ada faedah juga. Jadi tak berlaku adil. Jadi tafsir Imam Syafi'i itu ada orang kritik, dia kata tak betul tu. Tapi kalau kita tengok molek, betul, boleh terima. Sebab Allah ta'ulu tu dia daripada perkataan aul juga. Maknanya banyak tanggungan, banyak tanggungjawab. Jadi seorang tu dengan tanggungjawab yang sedikit lebih baik lagi daripada bini ramai tapi banyak tanggungjawab tetapi tidak disempurnakan. Dan ayat di sini, ayat ni berkenaan dengan poligami ni, dah. Poligami ni dalam masyarakat Arab dia bukanlah sesuatu yang asing. Sebab berlaku menikah ramai ni daripada dulu lagi. Nabi Daud berapa dah? Nabi Sulaiman berapa dah bini dia?
Cuma untuk umat wasata ni, bila mari syariat yang baru, Allah Ta'ala nak susun molek. Sebab hak pentingnya keadilan, tanggungjawab. Jadi kalau masyarakat jahiliah tu, dia boleh nikah. Berapa ramai dia nak? 20, 30, 40. Boleh. Tetapi untuk umat wasata ni, Allah Ta'ala benarkan 4 orang je. 4 orang. Dia 4 orang ni sesuai lah. Kalau dari segi kaedah, disebutkan mana seorang tu kalau dia jumpa dengan bini dia, dah, seorang bini tu 4 hari sekali. Dah lah dia jumpa. Kalau kata bagi minggu, dah, bagi minggu, seminggu ni, seminggu tu, seminggu bagi molek lah. Kalau kata 10, lambat nak sampai giliran tu. Jadi 4 tu adalah hak yang ideal, hak sempurna. Tak boleh lebih pada tu. Jadi untuk umat wasata, umat yang baru ni, cara Allah Ta'ala susun poligami ni ada dah dengan tanpa hak. Jadi Allah Ta'ala susun kepada 4. Hatta untuk Nabi sendiri pun berapa je? 13, 14 dalam satu masa. Mana tak ramai. Tak ramai. Sebab bila ramai, maka tidak akan ada keadilan. Jadi kalau kita tengok, perhati dalam ayat ni, Allah SWT menyebut kepada kita berkenaan dengan nikah ramah ni, dalam konteks ayat ni, iaitu dari segi nak jaga kebajikan anak yatim. Dah. Yang kedua, kalau seorang itu tidak mampu berlaku adil, maka dia tidak boleh melainkan satu sahaja. Tu dia punya. Ya, Allah Ta'ala nak tekankan di sini keadilan. Sebab dibimbang kalau lebih daripada satu memang tak adil. Walau bagaimanapun kita akan baca ayat 100 berapa nanti, dah, di akhir juzuk yang kelima ni, kadang-kadang seorang tu jangan fikir ataupun jangan terlalu dia takut pada keadilan sehingga kepentingan wanita yang tiada suami tu dia abaikan. Maknanya kuku mana pun poligami ni dia tidak boleh diabaikan. Dia kena kuku mana pun dia kena ada juga. Kalau kita tengok Allah Ta'ala akan ulang balik berkenaan dengan poligami ni pada ayat daripada ayat 127 sehinggalah pada ayat 130. Kesimpulan daripada kumpulan ayat tu 127 sampai 130 tu, poligami ni walaupun kamu takut untuk berlaku adil, tetapi kepentingan negara tu lebih besar lagi sehingga kamu dituntut berpoligami juga. Kuku mana pun. Maknanya dari segi individu ni memang kita takut tidak dapat berlaku adil. Tetapi kena ikhtiar juga. Kuku mana pun kamu kena berlaku adil dan kamu kena berpoligami. Tidak dapat tidak. Dah. Sebab apa? Sebab kalau kata ramai syuhada, ramai orang mati syahid, tak ada orang jaga perempuan. Dah. Tak ramai ramai perempuan yang tidak ada suami, yang kematian suami. Ramai anak-anak yatim yang tidak ada penjaga, tidak ada bapa kepada mereka, maka pada ketika tu perlu hak mana nikah seorang ni kena nikah ramai. Tapi Allah Ta'ala tak tengok. Tak selalu. Hak selalu ni kena tak nilai keadilan dulu. Maknanya adil tu mesti ada dalam kepala orang beriman bila dia nak nikah. Bukan kata tak apalah, adil tak adil tapi yang penting nikah dulu. Tak boleh lagu tu. Dia kena sebab adil lah. Harta anak yatim ni jangan ambil. Kena bagi. Maknanya tak boleh fikir nak jadikan harta sendiri. Jadi begitulah di sini Allah Ta'ala tekankan kepada kita keadilan itu sangat penting. Kemudian ayat yang keempat ni Allah SWT perintahkan kepada orang beriman supaya mengusahakan keadilan dia tu, mana beri hak wanita. Hak wanita yang penting sekali adalah mahar dia dulu. Mana sebelum masuk duduk dalam rumah tu kena tentukan dulu kita telah beri mahar dulu. Bukan kata mahar tu dalam keadaan bertangguh dengan begitu lama, tidak. Kena bagi dulu pemberian tu, pemberian kehormatan. Itu insya-Allah kita akan sambung
petai Rabu dah. Petai Rabu sah. Jadi setakat itulah untuk pagi ni. Apa yang baik dari Allah SWT dan apa yang kurang itu daripada kelemahan yang bawa. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh?